Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan media sosial saya yang semua yang saya sayangi, yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Assalamualaikum sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Lagi beberapa hari kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ada setengah orang kata Ramadan Al-Murtabak, dia sepatutnya Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya tengok ramai dah kawan-kawan media sosial saya ni sibuk dah memanaskan oven dia, nak buat kuih raya. Lagi beberapa hari nak sambut Ramadan, tapi ada dah buat kuih raya dah. Masya Allah, excited tu nak sambut Syawal tu. Jadi ada juga Makcik Kia, Makcik Sena yang dah buat kuih bahulu, yang dah buat kuih semprit Cina, yang dah buat kuih konflik. Jadi Alhamdulillah masing-masing dah buat persiapan. Makcik Leha dah jahit kain tu, nampak tu. Harap tahun ni baju raya sama dengan baju langsir. Saya nak beritahu kat sini, saya ambil satu kes bila mana sepasang suami isteri bergaduh. Sebab apa? Sebab tiap-tiap tahun suami dia kalau boleh nak baju raya sama dengan warna langsir. Itu jadi masalah tu. Nak bercerai pun ada. Jadi Alhamdulillah, welcome back to channel. Saya Ustaz Muhammad Fadli bin Johari Sewangi Atar. Welcome back to channel my YouTube. Jadi insyaAllah hari ini saya akan membicarakan tentang bab ihya Ramadan, sedikit tazkirah secara santai. Ya. Jadi sepatutnya bulan Ramadan ni adalah bulan, orang kata yang kita bakal sambut ni adalah bulan Ramadan ni adalah bulan pengampunan. Jadi kita kena minta ampun kepada sesama kita dalam bulan Ramadan ni. Ramai orang terbalik, dia minta ampun pada waktu Syawal. Dia sepatutnya pada bulan Ramadan kita minta ampun pada mak ayah kita, pada adik-adik kita. Sebelum nak masuk Ramadan ni kena minta ampun pada mak ayah, kena minta ampun kepada suami, kepada isteri, isteri kepada suami, dan anak-anak kepada kedua ibu bapa. Abang dengan adik, adik dengan kakak, kena minta ampun, kena minta maaf banyak-banyak. Jadi kalau tak, rugilah pahala puasa kita. Tak dapat apa-apa, sia-sia saja. Dapat pahala tapi lebih kurang kepada sia-sia saja. Jadi hari ini saya akan membicarakan perihal, iaitu tajuk tentang bab ihya Ramadan, santai-santai kita. Ya, kita pun nak sambut dah Ramadan, tak tinggal beberapa hari saja lagi. Ya. Dulu kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, bila mana orang kata tanda-tanda kiamat tu makin hampir dah. Bila mana waktu tu makin dekat. Tup-tup jam mata dah sampai Ramadan dah. Jadi Alhamdulillah hari ini kita ambil pendekatan muhasabah diri sikit. Bila mana beberapa tahun yang lepas, cuba kita reset balik, kita ingat balik ada 8 yang saya listkan dekat sini yang perangai kita beberapa Ramadan yang lepas kita banyak sia-siakan. Yang pertama sekali, kita tak berpuasa bagi yang tak indahkan. Ramai yang tidak berpuasa. Saya ingat lagi pernah suatu ketika, masa tu saya baru masuk kerja pada tahun 2007 di Jabatan Agama Islam lah. Saya pernah masuk kerja. Pada ketika itu saya ikut satu rombongan operasi bersama dengan ahli Korea Masjid. Ada satu kawasan tu, saya tak nak cerita di mana, saya rahsiakan. Di tempat tu menjadi tempat budak-budak muda yang tidak berpuasa. Tak silap saya, bazar Ramadan pada ketika itu pukul 2 petang dah buka. Masa tu tahun 2007. Masa tu saya mula-mula berkhidmat. Dan pada ketika itu, bayangkanlah satu pengalaman yang saya nak cerita dekat sini. Bila mana kita buat serbuan anak-anak muda yang tidak bersolat, bukan tidak bersolat, yang tidak berpuasa. Kalau tak berpuasa, mestilah kita tahu dia pun tak bersolat juga. Jadi pada ketika itu, saya pun lari kejar dia tengah minum air. Ya, oi! Dan pada ketika itu dia lari dan jatuh di atas longkang, pecah kepala dia kat sini. Jadi pada ketika itu kita bawa ke klinik, bawa ke hospital, dan kita bagi nasihat pada dia, lain kali jangan buat macam ni. Inilah balasan bagi mereka yang meninggalkan puasa. Jadi, dan pernah juga pengalaman saya bila mana kita masuk ke dalam
spot toto lah. Kita menyamar sebagai seorang yang nak beli spot toto juga, tapi pakaian kita ubah. Kita tak pakai serban, kita tak pakai jubah, kita pakai topi, kita pakai baju biasa, kita masuk dekat dalam spot toto tersebut. Ada hamba Allah ni seorang pakcik berusia dalam 60 tahun. Pada ketika itu saya tanya pada pakcik, agak-agak kena tak nanti nombor pakcik tu? InsyaAllah kena, dia kata. Jadi pada ketika itu disebut perkataan insya-Allah dalam masuk spot toto, tapi sebut nama Allah Ta'ala. Masya Allah, agak kelakar. Dan pada ketika itu dia pembeli nombor dan dia buka nombor tersebut, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, harap-harap kena nombor ni. Masya Allah, saya kata bagus betul pakcik ni, ya, bagus betul pakcik ni. Sambil beli nombor, sambil sebut nama Allah Ta'ala, Bismillah pula disebut. Masya Allah. Jadi pada ketika itu kita bawa pejabat dan kita kenakan saman kepada dia sebab kerana telah menghina, iaitu bulan Ramadan dengan membeli nombor ekor. Jadi jangan buat begitu, berdosa besar dan haram hukumnya kalau kita beli nombor ekor, ya. Jadi bagi mereka yang selalu mensia-siakan Ramadan, yang tidak berpuasa, jadi kita ambil pada tahun ini muhasabah diri banyak-banyak di atas pengajaran yang Allah Ta'ala bagi pada tahun ni. Paling banyak sekali pengajaran Allah Ta'ala bagi pada tahun ni, ya. Jadi kita kita berpuasa, jangan tidak berpuasa. Puasa tu wajib. Dan seterusnya pula beberapa tahun yang lepas, iaitu kita banyak, yang kedua pula iaitu solat tarawih ni banyak ponteng. Kadang-kadang kita kata alah lantaklah dia orang nak buat 20 rakaat, kita buat 3 rakaat. Contoh, ada ke 3 rakaat? Masya Allah. Kita buat 12 rakaat je lah, ataupun kita buat 8 rakaat sajalah. Itu pendapat, mungkin ada khilaf yang menyatakan kita boleh buat 8, kita boleh buat 12. Memang Nabi dalam satu hadis, Nabi pernah buat 8, dan adanya kerana Nabi pernah buat di atas 8, ya. Jadi dulu zaman Rasulullah dulu sebenarnya solat tarawih ni sebenarnya iaitu asing-asing. Asing-asing tau. Sahabat ni ke sini, orang ni ke sini, orang ni ke sana, orang ni ke sana. Dan pada ketika itu mereka satukan balik. Sebab itulah adanya selawat tu. Jadi orang beritahu pada saya, Ustaz, selawat ni bid'ah ke? Selawat ni tidak bid'ah. Bid'ah terbagi kepada dua. Satu bid'ah dhalalah, satu bid'ah hasanah. Yang dituntut untuk selawat kepada Nabi SAW. Ya, janganlah kita menyatakan bukankah dekat negara dekat negara Mekah dengan Madinah mereka tidak ada selawat. Itu uruf di sana, kita uruf di sini. Kita jangan bandingkan. Kita uruf di sini berbeza dengan uruf di sana. Okey, jangan ponteng, iaitu solat tarawih. Dan yang ketiga pula, berbuka puasa ikut nafsu. Kadang-kadang kita suka berbuka puasa ikut nafsu. Kadang-kadang kita tinggi nak makan. Contoh, waktu yang paling membazir sekali adalah pada bulan Ramadan. Paling banyak orang membazir, Masya Allah. Saya tengok kadang-kadang ada yang beli makanan, dah masak, dia beli lagi makanan sampai 2, 3, 4 beg. Tak apa. Yang mereka yang nak sedekah pada masjid, sedekah pada surau, itu tidak menjadi masalah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok balik, kalau uruf di Mekah ataupun Madinah, saya pernah diceritakan oleh sahabat saya yang ketiga, bila mana mereka menunaikan ibadah umrah ketiga pada bulan Ramadan, mereka kata peniaga-peniaga yang membuka makanan di sana, mereka ni sebenarnya mereka tidak akan berniaga lagi. Mereka akan sedekah dulu yang mereka masak tadi. Mereka akan sedekah dulu pada fakir miskin ataupun dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Lepas tu barulah mereka akan berjual. Macam kita jauh pula bezanya. Macam setengah individu peniaga-peniaga ni, mereka akan berniaga, yang tak habis dekat bazar Ramadan tadi, mereka akan bagi pada masjid. Di mana keberkatan tersebut. Itu kita perlu ambil ringan. Sebab kadang-kadang makanan tu dah diracuk oleh orang, telah dipegang oleh orang, telah dihinggap oleh lalat, telah dihinggap oleh kuman dan sebagainya, pun kita sedekah pada masjid. Orang masjid makan sakit perut, Masya Allah, hilang keberkatan pahala yang kita nak bagi pada masjid tadi. Sebab uruf di Mekah dengan uruf di Malaysia jauh beza. Mereka lebih mengutamakan sedekah dahulu berbanding dengan penjualan. Macam kita lebih mengutamakan penjualan berbanding dengan sedekah. Jadi kita kena ambil lah. Jadi kena bersabar. Berbuka puasa ni jangan ikut nafsu kita. Kita cuma ambil kurma, makan sedikit kurma, lepas tu semayang maghrib. Bila berbuka tadi,
Ada orang tanya saya, ada orang tanya pada saya, Ustaz, bila berbuka puasa tadi, adakah kita perlu makan semua makanan tadi? Tak, kita disunatkan untuk iaitu ambil kurma dahulu ataupun ambil buah, lepas tu minum air masak. Lepas tu pula, lepas kita minum air masak tadi, kita makan kurma, kita solat maghrib dahulu. Berjemaah lepas solat maghrib tadi, barulah kita mengerjakan iaitu kita makan tadi beramai-ramai berjemaah. Okey. Dan seterusnya pula iaitu ada orang tanya pada saya, Ustaz, adakah batal solat air semayang kita kalau sekiranya kita makan dahulu? Tidak batal air semayang. Air semayang yang kita ambil tadi, yang kita berbuka tadi, kita dah makan tadi, tidak batal. Cuma kita kumur saja ketika kita nak solat tadi. Ya. Dan seterusnya pula iaitu yang keempat, biasanya kita ni suka menunjuk-nunjuk sedekah kita di bulan Ramadan. Ramai yang suka menunjuk-nunjuk sedekah dia di bulan Ramadan. Ramai sangat, macam contoh dia dia kalau boleh nak sedekah tu, dia akan pamerkan dekat dalam Facebook ataupun Instagram yang dia sedekah ni kat masjid berapa. Jadi ambillah kesempatan kepada semua para jemaah, rakan-rakan saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekiranya ada masjid yang menawarkan untuk tawaran berbuka puasa dan juga qiyamul lail ataupun bersahur, ambillah peluang tersebut dan sedekahlah pada masjid. Tapi janganlah pula kita pamerkan sedekah kita tadi dalam Facebook ataupun media sosial. Walaupun ada setengah pendapat menyatakan kita perlu tunjuk sedekah kita pada masyarakat tadi, tapi takut kalau sekiranya kita bersedekah tadi, kita banyak sedekah, tapi tiba-tiba kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wahai Fadli, dulu kamu rajin bersedekah, tapi di manakah amalan kamu hilang begitu saja? Kita mengumpul amalan ibarat gunung yang meninggi seperti gunung Uhud, tiba-tiba sampai nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, hilang begitu saja. Sebab apa? Sebab kita riak dan suka menunjuk-nunjuk. Jadi itu kena ingat. Dan yang kelima pula iaitu langsung tidak ambil ikhtibar dengan orang lebih susah. Jadi sebenarnya Ramadan ni nak suruh kita ambil ikhtibar banyak-banyak. Nak suruh kita supaya kita ni rasa macam mana kesusahan orang lain yang susah tadi. Macam contoh dekat negara-negara Pakistan ataupun negara-negara Syria yang langsung tidak ada makanan. Berbanding dengan kita banyak makanan. Kalau buka peti tu berterabur jatuh makanan. Jadi kena ingatlah, ya. Dan seterusnya pula iaitu yang keenam, jarang baca Quran. Jarang baca Quran. Jadi saya nak memetik satu hadis, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa matan dia apa. Al-Quran tu didatangkan dengan penuh ketenangan. Jadi kalau kita tak baca, maka tak tenang jiwa kita, ya. Al-Quran ni diturunkan dengan 3 peringkat, ala hasbi soal, ala hasbi zuru, ala hasbi jawab. Melalui pertanyaan kepada orang, kepada Nabi, jadi turunlah sedikit jawapan ayat Al-Quran tadi. Itulah Al-Quran turun lengkap sepenuhnya 30 juzuk tadi, ya. Adalah kisah tentang Al-Quran. Nanti ada dalam bulan Ramadan, nanti ada kisah iaitu nuzul Al-Quran, ya. Dan seterusnya pula iaitu yang ketujuh, kita banyak mensia-siakan Ramadan kita, iaitu subuh kita bangun lewat. Kadang-kadang kita bangun sahur. Kita bangun sahur dah ni, kita dah bangun sahur, kita dah minum, dah makan dan sebagainya, tiba-tiba kita tertidur pukul 7 bangun, maka rugilah pahala iaitu Ramadan kita tadi. Sebab apa? Kita mensia-siakan solat wajib tadi, subuh tadi. Itu sangat bahaya. Jadi kita berhati-hati supaya kita tidak mensia-siakan solat kita tadi. Kalau boleh kita jaga solat kita tadi, iaitu berpuasa dan juga 5 waktu solat kita jaga. Janganlah pula kita berpuasa tadi tapi solat tak jaga, maka rugi, sia-sia saja pahala kita pada bulan Ramadan. Rugi sangat. Dan kita topak pula itu dengan solat sunat tarawih. Dan juga iaitu kalau boleh waktu subuh tadi, lepas kita sahur jangan kita tidur, kita terus baca Quran. Sebab apa? Sebab bila kita tidur, makanan yang kita hadam tadi, bila kita tidur, dia akan jadi racun dan akan menjadi penyakit pada kita. Lebih baik kita baca Quran, kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala pada ketiga selepas subuh tadi, selepas kita bersahur tadi, ya. Dan sahur pula kalau boleh janganlah makan sampai kita balas dendam. Kita kata Allahu Akbar, Ustaz,
tak apalah kita makan banyak 2, 3, 4 pinggan sebab nanti kita takut lapar. Jangan macam tu. Maksudnya kita makan ala kadar sahaja, lapik perut. Sebab Nabi sendiri pun, kalau tengok balik pada zaman Rasulullah, lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah beritahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kalau aku berpuasa pada hari ini, aku tidak akan berbuka?" Lalu pada ketika itu Rasulullah kata, "Benda, aku takut sekiranya akan datang khususiah untuk kamu saja, wahai para sahabat. Aku takut nanti kelak umat aku di akhir zaman esok mereka akan buat perkara yang sama, akan menyusahkan mereka." Jadi puasa para sahabat dulu, iaitu puasa para nabi dulu, mereka tidak berbuka. Ibarat macam mereka bersahur dan waktu sahur itulah mereka berbuka. Maksudnya berapa belas jam mereka. Kita nak sampaikan daripada subuh tadi sampailah pukul 7.30 waktu maghrib tadi, ataupun 7.10 waktu berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun rasa perut dah berbunyi-bunyi dah, kita tak sabar dah. Maksudnya kita kena sabar. Sebab saya nak petik satu hadis Nabi, iaitu as-sawmu nisfus sabr, yang berbunyi puasa adalah separuh kesabaran. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis ni yang Nabi kata, iaitu puasa itu adalah sabar, menahan kesabaran. Jadi umat terdahulu, kalau tengok balik zaman Rasulullah dulu, banyak berlaku peperangan pada ketiga bulan Ramadan. Bila Ramadan saja ada berlaku peperangan, sebab Allah nak uji pada mereka pada ketika itu, sehingga tidak ada langsung makanan. Cuba bayangkan kita mewah dengan makanan, ya Allah, dengan kuih tepung pelita, kuih badak berendam, kuih puteri ayu. Bila tengok balik tak ada puterinya pula. Kita tengok balik badak berendam, tak ada pula badaknya. Masya Allah, ada pula yang begitu ceritanya. Dan seterusnya pula, iaitu yang ke-8, kita banyak mensia-siakan program Qiyam. Iaitu kita banyak tidur. Bila masjid-masjid anjurkan program Qiyamul Lail, kita tak pergi. Ataupun bila suami kita kejut, sayang jom kita buat Qiyamul Lail, kita tak nak. Ataupun anak-anak kita kejut, mak jom kita Qiyamul Lail, kita tidur. Jadi pada ketika itu kita cubalah bangun pada tahun ni, dan tahun seterusnya pula kita buat benda yang kita tak buat sebelum ni. Jadi insya-Allah Jadi hari ni saya nak beritahu sedikit tentang niat puasa harian kita. Yang ni kelakar, sebab saya pernah ceramah di satu masjid. Saya tanya pada budak muda tu, saya tanya, "Adik nak tanya niat puasa macam mana?" Dia kata, "Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala." Masya Allah, itu niat mandi wajib, dik, saya kata. Jadi, "Iya ke Ustaz?" "Ya, itu niat mandi wajib." Nampak sangatlah dia tak pernah berpuasa. Bukan, kita bersangka baiklah, maksudnya dia pernah berpuasa, tapi mungkin pada ketika itu pertanyaan saya tadi menyebabkan dia jadi lupa. Kadang-kadang saya sendiri pun, orang tanya saya pun, kita terlupa, walaupun kita tahu tentang bab itu. Jadi sebenarnya kalau tengok balik niat puasa ni, itu niat harian, iaitu niat dia, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat kalau kita niat puasa harian. Contoh lepas sahur tadi, kita perlambatkan sedikit waktu sahur tadi, tapi janganlah sampai nak dekat dah habis imsak, tiba-tiba dah azan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba kita makan lagi. Itu jangan, sebab itu dah kira sebagai batal dan tidak sah puasa kita. Kalau tak sengaja tak apa, tapi kalau disengajakan maka tidak sah puasa kita tadi. Maksudnya kita kena baca, iaitu imsak tadi adalah waktu amaran. Bukan bermakna waktu imsak tadi, dah masuk waktu imsak tadi kita tidak boleh minum. Boleh, tapi janganlah sampai ke arah waktu azan. Bila azan saja maka tidak sah dah puasa tadi, batal puasa tadi. Maka kita kena bertaubat dan kena qada balik puasa tadi untuk bulan yang lain nanti. Iaitu ni niat puasa harian, iaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Iaitu yang maksud dia, sahaja aku berpuasa esok hari untuk melaksanakan kewajipan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita boleh baca niat ni hari-hari. Dan yang kedua pula, iaitu niat puasa sebulan. Okey, niat puasa sebulan pula, iaitu nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala.
Saya ulang balik, nawaitu sawma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan seluruhnya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita baca niat sebulan. Saya syorkan kat sini lebih baik tuan-tuan baca niat sebulan. Lepas saja masuk waktu maghrib, ya, nak esoknya puasa, maghrib pada sebelumnya ataupun pada malam tu kita dah baca niat sebulan, iaitu nawaitu sawma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan seluruhnya kerana Allah Ta'ala. Sebab kita takut akan keesokan harinya pula kita terlupa pada niat. Jadi sebenarnya niat ni kosak dalam hati je. Kita nak baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Contohnya, sahaja aku berpuasa esok hari, ataupun sahaja aku berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima. Walaupun dah bahasa Bangladesh ke, dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa Urdu ke, dalam bahasa Jawa ke, tapi tetap Allah Ta'ala terima, iaitu niat tadi, ya. Dan seterusnya pula iaitu sembahyang tarawih. Yang ni ramai yang tidak faham, iaitu niat solat tarawih. Okey, solat tarawih ni maksudnya niat dia iaitu usolli sunatat tarawih. Usolli sunatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang baca niat usolli sunatan tarawih, salah. Dia usolli sunatat tarawih. Kalau tengok balik masa saya belajar di pondok dulu, dalam Mastika Hadis dan juga kitab Munyatul Musalli, tuan guru saya beritahu benda. Kadang-kadang kita tak ikut lahjah Arab dengan betul. Lahjah Arab ni kita kena ikut sebut betul-betul sebutan dia, iaitu usolli sunatat tarawih. Usolli sunatat tarawih raka'ataini ma'muman. Kalau sekiranya kita makmum, kalau sekiranya orang tu imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau kita seorang, tak sebutlah perkataan tu, adaan lillahi ta'ala sahaja. Jadi saya syorkan di sini tuan-tuan, kita semak balik niat puasa kita dan juga niat solat tarawih kita. Dua. Yang pertama sekali iaitu niat puasa kita. Yang kedua iaitu solat sunat tarawih kita. Betulkan balik, dan juga selawat-selawat tu, dan juga bacaan-bacaan Al-Quran dalam tu. Nak baca, ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita nak baca surah pendek pun tak apa. Tak apa, baca surah pendek pun tak apa. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau sekiranya kalau kita solat dalam bulan Ramadan ni, solat tarawih ni, kita tak baca selawat? Tak apa, sah solat tersebut. Apa nama tu, kalau dari segi fiqh Imam Syafi'i, selawat ni hanya sunat sahaja, bukan wajib, ya. Okey. Seterusnya kita masuk kepada iaitu saya nak bagi, okey, puasa ni terbahagi kepada dua. Satu yang zahir. Yang zahir itu maksudnya yang pertama sekali iaitu memastikan datangnya permulaan bulan Ramadan dengan jalan melihat ruqyah, iaitu anak bulan. Jika langit terlindung, maka disempurnakan satu Ramadan dengan perkiraan sehingga 30 hari bulan Sya'ban. Apa yang dimaksudkan dengan ruqyah ialah mengetahuinya. Hal ini dicapai dengan keterangan yang diucapkan oleh seseorang yang adil. Penetapan tanggal 1 Syawal pula, 2 orang saksi yang adil diperlukan untuk menyaksikan anak bulan itu. Jadi kita ada iaitu ahli falak kita yang akan sentiasa cek bulan, bintang, horoskop. Dia ada satu horoskop yang kita boleh lihat anak bulan tu macam mana. Jadi kalau sekiranya mereka menentukan anak bulan tu dah ada dan sebagainya, maka ada saksi dan sebagainya daripada Jabatan Mufti dan juga agung ataupun ketua agama menyatakan boleh berpuasa pada satu Ramadan, nampak anak bulan tersebut, maka diwajibkan untuk berpuasa. Ruksah, atau bukan ruksah, maksudnya ruqyah, ya. Okey. Dan yang kedua pula iaitu, ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau kita berpuasa bulan Ramadan ni, kita berpuasa pada bulan iaitu bulan Sya'ban? Tak dikira sebagai Ramadan, itu dikira sebagai puasa Sya'ban ataupun puasa lain. Itu dikira sebagai puasa sunat. Puasa yang wajibnya adalah pada bulan Ramadan. Tidak boleh dipuasa pada hari lain. Tapi kalau sekiranya kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan tadi atas sebab-sebab tertentu, macam contoh sakit, uzur dan sebagainya, maka kita kena ganti pada bulan-bulan yang lain, ya.
Okey, yang kedua pula iaitu niat ini wajiblah dilakukan pada tiap malam dalam bulan Ramadan. Niat itu wajiblah ditentukan dengan pasti. Misalnya meniatkan untuk melakukan kewajipan puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Macam saya beritahu tadi, macam contoh kita nak niat puasa tadi, niat harian ataupun niat bulanan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardu syahri Ramadan hazihi sanatillahi ta'ala. Atau yang seterusnya pula iaitu niat puasa iaitu sebulan, iaitu yang berbunyi nawaitu sawma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Okey. Yang ketiga pula iaitu menahan diri daripada memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan dengan sengaja dan mengetahui bahawa ia sedang berpuasa. Jadi kalau sekiranya kita tak sengaja masuk sesuatu dalam rongga kita tadi, macam terkorek hidung, maka kita dimaafkan. Tapi kalau sengaja kita korek, maka dikira sebagai batal. Okey, dalam dari segi kata fiqh ni fiqh. Maksudnya kalau kita nak korek hidung tadi, kita nak masukkan air dalam hidung ketika wuduk tadi, boleh, tidak jadi masalah. Maksudnya kita sedut dulu hidung kita. Kita sedut nafas kita tadi. Kita ambil air, kita sedut sikit saja. Tapi janganlah sedut sampai ke dalam rongga ni, maka dikira sebagai batal. Ya, cukup sekadar sampai sini saja. Ni dikira sebagai rongga. Rongga ni maksudnya di antara sini dengan sini. Ni rongga. Tapi kalau ke dalam lagi, maka dikira sebagai batal. Ya. Okey. Dan juga tidak boleh makan dan minum dalam bulan Ramadan. Jangan kita bantai makan dan minum pula. Ni kadang-kadang ada kita pernah buat penangkapan seorang sepasang suami isteri yang tidak berpuasa. Maksudnya dia makan burger, Masya Allah. Dia makan burger tu maksudnya dia makan burger dan juga dia masak Maggi. Jiran sebelah rumah komplain. Dia kata apa? Ustaz, saya dengar jiran saya ni bau Maggi. Jadi kita buat sebuan ataupun kita cek betul-betul dia tidak berpuasa. Jadi kita tegur, kita buat penangkapan dan kita adukan kes ni, ya. Kita isukan kes ni. Jadi seterusnya pula iaitu puasa itu batal jika seseorang itu makan, minum, memasukkan ubat ke dalam hidung atau dubur. Jadi kalau kita masukkan ubat dalam hidung ataupun dubur, maka dikira batal. Tak kira lah pil ke ataupun air ataupun cecair kita masukkan ubat tadi, maka dikira sebagai batal. Tetapi puasa tidaklah batal kerana suntikan. Ingat kalau sesiapa yang menyuntik, contoh pergi klinik, doktor tu suntik, maka tidak batal pada dia suntik ubat, injection lah, maka tidak batal. Dan seterusnya pula pembedahan urat. Pembedahan urat ni pun kalau tengok balik dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, maksudnya kalau kita tengah berpuasa ada pembedahan urat, doktor tu nak buat pembedahan urat pada kita, maka tidak dikira sebagai batal sebab dia bukan rongga. Dan juga bercelak. Bercelak ni tidak melibatkan pembatalan puasa sebab mata ni bukan rongga. Mata ni bukan rongga. Dia rongga ni hidung dan juga telinga rongga. Dan juga bersugi. Bersugi ni tidak membatalkan. Tapi dulu Tok Guru saya kata kalau kita nak gosok gigi boleh, tapi dengan syarat jangan letak Colgate. Sebab bila kita letak Colgate tadi, maka dia jatuh pada makruh. Boleh nak gosok gigi. Tapi ada juga pendapat menyatakan kita boleh letak Colgate, tapi dengan syarat ketiga bila mana selepas ataupun sebelum waktu habis bersahur tadi. Lepas bersahur tadi kita gosok gigi. Itu syarat dia. Boleh pakai Colgate. Tapi lepas itu pula Tuan Guru saya beritahu itu tak boleh lah sebab dikira sebagai makruh. Ada juga pendapat mengatakan boleh. Tapi bagi saya kalau waktu biasa ni kita bersugi saja ataupun kita gosok gigi ataupun kita kumur saja, ya. Dan juga puasa juga tidak batal kerana kemasukan debu jalan tanpa disengajakan dalam tubuh atau masuknya lalat dalam mulut. Contohlah bulan Ramadan ni kadang-kadang kita lapar, kan? Kadang-kadang terbuka mulut kita tengah termenung. Tiba-tiba lalat masuk, lalat lalu pak masuk dalam ni. Tapi janganlah pula bila lalat tu masuk kita telan. Makanya jatuh pada batal. Tapi bila lalat tadi masuk dalam mulut kita, kita ludah balik sebab tak disengajakan, maka tak dikira sebagai batal. Dan seterusnya pula iaitu ketika berkumur, air yang masuk ke dalam perut itu pun tidak membatalkan puasa. Bila kita berkumur tadi, kumur, tapi janganlah kita ambil kesempatan pula bila berkumur tadi kita minum air pahit tadi. Sebab macam saya dulu masa zaman sekolah dulu, bila cikgu suruh semayang asar, yang saya ingat lagi masa tu saya sekolah dekat
sekolah agama rakyat di sekolah Jengka 19. Pada ketika itu ustaz ni masa tu kafar. Ustaz ni suruh semayang asar, ya, waktu tu lapar perut ni. Dan pada ketika itu orang ramai, orang tak faham ni, orang tak tengok lagi ni, ya. Saya ambil air, itu pangai dululah kan, ni kantoi. Saya kumur-kumur, lepas tu saya telan. Maksudnya lega rasa masa tu. Itu masa zaman kanak-kanak dulu, tapi sekarang ni tak buat lah, ya. Kok takut mana ada yang buat juga kan. Jadi jangan buat, sebab itu boleh membatalkan puasa kita. Dan seterusnya pula iaitu jadi jikalau air itu masuk kerana keterlaluan, tentulah batal. Kalau air tadi masuk keterlaluan bila kita kumur, maka jatuhlah perbatal. Jangan masuk sampai keterlaluan. Cukup sekadar kita kumur sahaja, ya. Okey. Seseorang itu dianggap lalai dan sampai lewa. Sebab apa? Sebab keterlaluan masuk dalam perut kita. Hal ini juga termasuk dalam pengertian sengaja. Maksudnya dia sengajalah kumur-kumur tadi bagi masuk air dalam perut banyak supaya kenyang. Tak boleh. Mengenai ingatan bahawa ia sedang berpuasa, bermakna dikecualikan kalau terlupa, misalnya termakan, terminum dan lain-lainnya. Kalau kita termakan, terminum, tak sengaja, tak apa. Tapi janganlah buat kita buat tak sengaja pula kan. Okey. Maka tidaklah batal puasanya kalau tidak disengajakan. Tapi kalau sengaja maka batal. Kalau termakan dan terminum tadi. Dan yang keempat pula iaitu menahan diri daripada bersetubuh. Jika dilakukan kerana terlupa, ia tidak membatalkan puasanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia beritahu, kalau sekiranya yang keempat tadi iaitu puasa ni menahan kita daripada bersetubuh. Jadi suami isteri ni dia kena tahan nafsu dia. Tapi ada juga macam contoh, pernah saya ambil satu kes, dia beritahu pada saya, ustaz, saya kadang-kadang geram tengok bila isteri saya masak. Dia masak pula berkemban, masya-Allah. Jadi isteri-isteri ni kena jaga aurat dia walaupun depan suami dalam bulan Ramadan saja. Bulan lain tak apa, sebab nak pelihara nafsu suami tadi. Kerana kita nanti kan habis kena puasa 2 bulan berturut-turut, masya-Allah. Kena bayar pula kafarah puasa tadi dan kedua nanti kalau tak sengaja bersetubuh nanti. So kena jagalah. Dan seterusnya pula, jika bersetubuh pada waktu malam atau kerana bermimpi lalu keluar air mani pada waktu paginya ketika seseorang itu masih dalam keadaan berjunub, maka itu pun tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau sekiranya seseorang lelaki tadi tiba-tiba dia bermimpi terkeluar air maninya, dan pada ketika itu esoknya pula puasanya tidak batal, maka puasanya tetap boleh diteruskan. Tapi lepas tu kena mandi wajib pula. Walaupun puasa dia diterima oleh Allah Ta'ala, sebab ia mengeluarkan air mani dia tadi adalah Allah Ta'ala yang hadirkan mimpi dia tadi. Okey, yang kelima pula iaitu menahan diri daripada istimna', iaitu sengaja mengeluarkan air mani baik dengan jalan bersetubuh. Istimna' ni maksudnya sengaja bersedap-sedapan sendiri. Contoh, mengeluarkan air mani dengan tangan ataupun tengok cerita blue dan sebagainya, maka pada itu batal puasa dia. Puasa tidak terbatal kalau seseorang itu mencium atau tidur atau juga bergurau senda dengan isterinya. Boleh bergurau senda dengan isteri, tapi janganlah pula sampai kita bergurau melampau sehingga menyebabkan berlaku iaitu persetubuhan pula bersama isteri tadi. Nak gurau boleh, nak bercium boleh, nak cium pipi boleh, tapi jangan pula kita cium mulut pula, nanti batal pula puasa. Sebab bila kita cium mulut tadi maksudnya dah memasukkan rongga dalam mulut tadi, maka dah dikira sebagai istimna', dah dikira sebagai batal. Dijauhkan kalau boleh lah, ya. Okey. Yang keenam pula iaitu menahan diri daripada muntah. Jika dilakukan dengan sengaja, maka ia merosakkan puasanya. Jika terjadi kerana sesuatu perkara lalu muntah dengan tidak disengajakan, maka tidaklah membatalkan puasanya. Dan muntah ni pula kalau boleh kita janganlah paksa korek tekak, kau jolok tekak kita nak bagi muntah, maka tu dikira sebagai batal puasa. Ya, kalau tak sengaja, contoh perut kita ni biasalah bulan Ramadan kita semual, kita semacam tak sedap badan, kita semacam tak selesa. Sebab bulan Ramadan ni pun dikira sebagai morning sickness, macam orang mengandung juga. Mual-mual sebab biasalah sebab kita tak latih
untuk berpuasa pada bulan Rajab dan juga bulan Syaban itu. Sebab itulah perut kita jadi meragam sebenarnya, ya. Sebab itulah kita kena latih puasa sebelum masuk Ramadan, supaya kita tidak rasa mual, kita tidak rasa sakit, kita tidak rasa penat dan sebagainya, sebab kita dah terbiasa dengan berpuasa, ya. Jadi maka batal puasanya kalau sekiranya dia ni sengaja menjolok tekak dia dan muntah tadi. Tapi kalau tak disengajakan, maka tak dikira sebagai batal. Dan seseorang yang menelan kahak dari kerongkongnya atau dadanya, maka tidaklah rosak pahalanya. Contoh kalau kita batuk, batuk, tiba-tiba kahak tadi sampai dekat bawah rongga ni, kat sini ataupun dekat sini, kita telan balik, maka tak dikira sebagai batal. Tapi kalau sekiranya kahak tadi dah sampai ke sini, dah sampai ke lidah ni, tiba-tiba kita telan balik, maka tu dikira sebagai batal. Batal puasa tersebut, ya. Dan seterusnya pula iaitu saya nak klasifikasi yang kedua pula iaitu puasa batin. Puasa batin maksudnya pertama sekali iaitu memejamkan mata dan menahan pandangan daripada segala sesuatu yang tercela dan dibenci, atau kepada sesuatu yang menyebabkan kelalaian hati dan melupakannya daripada berzikir atau ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena puasa batin juga. Maksudnya kita kena sentiasa berzikir dan ingat kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Bukan kita ingat kepada makwu kita. Contoh kita mesej makwu kita, sayang hari ni awak masak apa, saya rindu kat awak, saya selalu ingat kat awak. Jadi yang kita perlu ingat tadi adalah Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita kena ingat, kita kena jaga amal kita tadi. Dan yang kedua pula, puasa batin maksudnya menjaga lidah daripada perkara yang tidak bermanfaat, berdusta, mengumpat, mengadu domba, perkataan kotor, caci maki, permusuhan dan riak menunjuk kebaikan. Jadi kita kena jaga iaitu puasa batin yang kedua tadi, menjaga lidah kita. Maka sia-sia saja kalau sekiranya kita berpuasa lidah tak jaga. Yang ni kena banyak ingat pada hati kita, pada diri kita. Tiba-tiba nak terus mengumpat. Contoh kan, tiba-tiba nak terus mengumpat, tiba-tiba aku nak dengar cerita ni, aku nak mengumpat jap, tiba-tiba istighfar balik, astaghfirullahalazim. Maka pada ketika itu sia-sia sahaja pahala puasa dia. Ataupun kita menipu, kita menipu pun dikira sebagai iaitu pahala puasa kita halus, kecil, nipis saja. Yang kedua pula iaitu jangan sebut kataan lucah. Yang ni banyak sangat. Kadang-kadang mereka berlungguk-lungguk sesama mereka. Kadang-kadang yang ni otak belu, yang ni otak belu. Saya nak pesan kat sini pada mereka yang otak belu tadi, kalau boleh tolong jaga dalam bulan Ramadan, jangan keluar pun perkataan lucah dia. Sebab takut nanti akan menyebabkan makruh pada puasa orang lain pula. Berhati-hati, beware, ya. Dan seterusnya pula iaitu meriak ataupun menunjuk-nunjuk kebaikan pun dikira sebagai kena jaga puasa batin tadi. Contoh kita ni, cuba kita tahan diri kita. Contoh macam kita nak sedekah kat masjid, cuba kita tahan tadi. Kita nak sangat post dekat Instagram, kita nak sangat post kat media sosial, cuba kita tahan nafsu nak menunjuk tadi. Cuba kita tahan nafsu tadi, supaya kita takut akan menyebabkan kerosakan pahala puasa kita tadi, ya. Dan seterusnya pula iaitu yang ketiga, menahan pendengaran daripada mendengar segala perkara yang dibenci dan segala perkara yang haram diucapkan. Ya, maka haram juga didengar. Oleh sebab itu Allah SWT menyamakan antara mendengar yang demikian itu dengan makan sesuatu yang haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, samma'una lil kazibi akaluna lis-suht, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 42, iaitu mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, iaitu rasuah dan sebagainya. Jadi maafkan saya agak keliru dengan ayat ni sebab mata saya tak berapa nampak, mata saya rabun sikit, ya. Okey. Jadi yang keempat pula iaitu menahan anggota badan, iaitu daripada segala perbuatan dosa, baik tangan atau kaki, dan daripada segala yang dibenci. Demikian pula menahan perut daripada perkara-perkara yang syubhah, sama-sama tidak jelas haram dan halalnya pada waktu berbuka. Sebab itu tidak ada gunanya berpuasa yang cuma menahan kemasukan makanan yang halal, tetapi sewaktu berbuka memasukkan makanan yang haram atau yang diperolehi dengan jalan yang haram. Perumpamaan orang yang berpuasa sebegini adalah sama dengan orang yang membina sebuah istana yang indah dan besar tetapi juga menghancurkan kota. Jadi kalau boleh, tadi kita ni
dah bersahur dengan makanan yang halal, tiba-tiba kita bersahur berbuka puasa pula dengan makanan yang haram, maka sia-sia saja pahala puasa kita tadi. Jadi saya nak memetik satu hadis Nabi diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, berbunyi An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga, yakni pahalanya lenyap begitu saja. Kita jangan jadi orang begitu, muflis. Bahaya tuan-tuan, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab kita menahan lapar dan dahaga daripada pagi sampailah ke petang. Tiba-tiba kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan pahala jadi kurang. Rugi sangat-sangat. Tidur yang lama pun boleh menyebabkan pahala kurang. Tidur yang lama sehingga menyebabkan tidak solat pun dikira sebagai orang kata lara begitu saja pahala puasa kita tadi, ya. Dan yang kelima pula iaitu janganlah terlampau banyak makan pada waktu sesudah berbuka. Ni kadang-kadang habis dihentam dengan sate, dengan murtabak, dengan cokodok, dengan ayam panggang, dengan ikan pais patin, dengan patin tempoyak, Masya Allah, macam-macam disumpat dalam perut dia. Jadi yang kelima tadi, jangan terlampau banyak makan pada waktu sesudah berbuka, sekalipun makanan itu halal dan diperolehi daripada jalan yang halal, sehingga penuh dan padat perut. Sesungguhnya tidak ada satu bekas yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala selain daripada perut yang penuh berisi makanan sekalipun halal. Allah paling benci sekali orang yang suka mengenyangkan perut dia sendiri, yang banyak makanan dia. Sebab tuan-tuan, dulu ketika zaman Rasulullah dulu, ada seorang sahabat bagi makanan kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu ambil makanan ni. Lalu pada ketika itu Nabi ni, walaupun seketul makanan yang Nabi dapat tadi, walaupun sahabat tadi bagi, Nabi tidak akan tidur dengan lena. Jadi Nabi akan keluar pada waktu malam tadi, Nabi akan sedekah pada fakir miskin di tepi-tepi lorong di rumah-rumah Nabi tadi. Nabi akan keluar pada kampung tersebut, Nabi akan cari fakir miskin. Kita pula kalau boleh sampai perut buncit kita tidur. Allahu Akbar. Kita tak tengok pada orang yang lapar sana, jiran-jiran kita lapar dan sebagainya. Maka kita kena muhasabah diri kita balik. Sebab bulan Ramadan ni bukan kita untuk mengenyangkan perut, tapi bulan Ramadan ni sebenarnya untuk menahan nafsu kita yang sebenarnya, ya. Okey. Dan seterusnya pula iaitu yang keenam, iaitu yang terakhir, selepas berbuka puasa hatinya masih berharap, yakni antara ketakutan kepada Allah Ta'ala dan harapkan penuh agar diterima amalan yang dilakukan seharian. Oleh demikian ia sendiri tidak dapat mengetahui apakah diterima amalan puasanya. Jadi kita ni suka mengagak-agak puasa kita. Allah Ta'ala terima tidak puasa aku ni? Allah Ta'ala terima tidak puasa aku ni? Kita jangan fikir begitu sama ada Allah terima atau tidak. Kita laksanakan saja kewajipan tadi. Antara terima dan tidak tu adalah daripada Allah Ta'ala. Saya nak pesan ni pada para sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum saya mengakhiri video saya ni ataupun vlog saya ni, saya nak beritahu, ya, saya nak nasihat diri saya juga dan juga nasihat kepada semua yang mendengar video ni. Kalau boleh, mana yang pernah meninggalkan puasa dia dahulu, ya, kalau boleh tolong bayar balik fidyah dia dan tolong qadakkan balik puasa dia. Ada yang beritahu pada saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu sekiranya puasa kita tu telah habis kita laksanakan, kita telah qadakkan, kita telah gantikan? Makanya Allah Ta'ala akan bagi ilham pada kita. Kita buat lebih tak masalah, boleh tak masalah pun, tapi jangan buat kurang, ya. Kalau boleh kita ingat balik puasa kita masa kita memais tu berapa lama kita tidak berpuasa, dan puasa kita berapa lama kita tak qadakkan balik waktu haid dan sebagainya. Yang wanita yang haid ni kena berhati-hati, ya. Dan juga pada lelaki yang meninggalkan puasa dia ketika zaman muda dulu, tolong gantikan balik puasa dia. Gantikan balik, wajib ganti balik. Fidyah kena bayar juga. Kalau tinggalkan puasa, fidyah kena bayar, dan juga puasa kena qadak juga. Dan jangan lupa pada bulan Ramadan bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Saya syorkan kepada semua, kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian yang saya sayangi, kalau boleh nak bayar fidyah ni, kalau boleh kita bayar betul jumpa dengan amil tadi.
Saya ingat lagi pada zaman dahulu, ketika bila mana kalau kita tengok amil dulu, ya, orang bayar zakat dengan dia berasnya, dengan gulanya, dengan macam-macamnya. Tapi zaman sekarang ni kita ikut uruf sekarang. Takkanlah amil tadi nak bawa semua beras-beras tadi, nak dibawanya. Jadi mudarat pada dia. Jadi dalam maksudnya telah ditetapkan dalam Malaysia, iaitu bayar menggunakan amount RM, iaitu ringgit Malaysia. Contoh kalau RM7 ke RM8 ke RM9 ke, ia bergantung kepada tahunan. Itu kena semak balik dengan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, ataupun Majlis Agama Islam di tempat tuan-tuan duduk. Kena cek balik. Siapa yang belum lagi bayar fidyah, boleh, tak masalah. Kalau nak bayar fidyah dengan saya, boleh. Sebab saya pun salah seorang daripada amil zakat selain daripada jurunikah. Walaupun saya jurunikah, saya juga amil zakat. Jadi siapa nak bayar zakat, nak bayar zakat fidyah ataupun fidyah puasa yang ditinggalkan, boleh bayar dengan saya. Nanti kita akan buat penggiraan. Jadi sebelum saya akhiri video saya ni, insya-Allah sebar-sebarkanlah kebaikan ni. Jadi saya nak minta maaf kepada semua rakan media sosial saya, maupun Facebook, Instagram dan juga subscriber saya dalam YouTube ni. Saya mohon kemaafan dan saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah jalani ibadah dalam Ramadan ni dengan tenang, dengan baik dan juga dengan indah. Dan juga insyaAllah semoga Ramadan kali ini memberi pengajaran dan juga ambil peluang yang hebat ni dalam bulan Ramadan ni. Sebab banyak lagi kehebatan yang kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ni. Macam-macam ujian yang Allah Ta'ala. Ujian itu memberikan kemanisan kepada kita. Jadi saya sekadar itu saja. Saya mohon kemaafan dan banyakkan mohon maaf. Satu lagi, iaitu sebelum masuk Ramadan, pertama sekali kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, iaitu kena mohon keampunan daripada ibu bapa kita. Yang ketiga, kena minta maaf dengan jiran-jiran tetangga ataupun dengan orang yang kita buat sakiti tadi. Kalau tak, maka sia-sia saja Ramadan yang kita buat tadi. Kita bersedekah, kita berpuasa, kita berzikir, kita bangun tahajud, kita tarawih, maka rugi saja. Jadi saya nak ingat balik, saya nak remind balik, iaitu niat puasa tadi, iaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dan niat puasa sebulan pula, iaitu nawaitu sawma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Dan yang ketiga pula, iaitu niat solat sunat tarawih, iaitu usolli sunat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi insya-Allah sama-sama kita menghayati bulan Ramadan ni. Semoga Ramadan ini menjadi lebih baik pada kita. Jadi saya mohon kemaafan, saya undur diri dulu. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.